Assalamualaikum everyone, my name is Nurul Sabrina binti Ahmad Kamal. My matrix number is 068037. Now I would like to share about our project. Communication is the sensory system of an association. It coordinates the endeavors of the individual towards accomplishing authoritative targets. It is the method involved in impacting the activity of an individual or a gathering. Without communication, an association is dead and its very presence is at serious risk. For this project, we decided to research Warung Ayas. The Warung Ayas was founded by Mr. Muhammad Faiz bin Roslin and his family. The restaurant focuses on foods and beverage for breakfast and lunch. His restaurant is specifically in Selangor. Warung Ayas has a total of 7 staff and the operating hour for his business started from Monday until Friday at 6 a.m. to 4 p.m. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nafiza binti Abdul Azim. My number matric is 068296. Today, I want to talk about communication problem and the solution of the communication problem. Communication problem is started from top management with workers, among workers, from workers with top management, from supplier, media, government and stakeholder. The solution to solve the communication problem, top management with workers is talk nicely with manager and told the problem. And then, when we among workers, use a right language when talk because it much easier to understand and more clear to the instructions. And then from workers to management must directly talk to manager when have a problem. And after that, from supplier must talk rightly when have a wrong goods or late to send a goods. From media must talk yearly to customer when the company was open or closed so customer know and do not write something bad about the company. In conclusion, communication is the greatest importance. It is important to share one's thoughts and feelings to live a fuller and happier life. The more we communicate, the less we suffer and the better we feel about everything around us. Effective communication is significant for the inner working of association, be they private or public, and for communication with the outside climate. Yang pertama, saya nak tanya tentang nama perniagaan yang Encik usahakan sekarang. Okay, nama perniagaan saya Warung Ayas. Okay, Warung Ayas ni dia menyediakan makanan campur untuk tengah hari dan minum petang. Makanan campur dan minum petang. Okey. Pemilik perniagaan tu nama apa yang Encik ataupun Encik sendiri yang pemilik perniagaan tu? Okay, nama owner tu nama saya sendiri, Muhammad Faiz bin Roslin. Nur Faiz bin? Muhammad Faiz. Oh, Muhammad Faiz bin? Roslin. 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 Oh, okey, baik. Nama warung saya Warung Ayas. Ayas. A-Y-A-Z. Oh, A-Z. Okey. A-Y-A-Z. Okey. Seterusnya, umur Encik umur berapa ya? Umur saya 25 tahun. 25 tahun. Encik menjalankan warung ni di mana? Okey, alamat semi saya nombor 15, Jalan 1, Taman Permai, Simpang 3 Jeram. Jeram, Kuala Selangor. Oh, Jeram, Kuala Selangor. Okey. Seterusnya, modal yang Encik peruntukkan untuk buat perniagaan ni berapa? Okay, modal secara kasarnya dalam 20,000 daripada kemah, kursi, meja, barang kering, barang basah, lepas tu dapur gas, tempat lauk, apa semua tu lah. Oh, okey. Baik. Seterusnya, Encik memulakan perniagaan ni inspirasi daripada siapa? Sama ada keluarga ataupun orang lain ke? Inspirasi saya bermula daripada perniagaan ibu mertua saya. Oh, ibu mertua. Dia pun mempunyai bisnes. Tapi bisnes dia daripada segi barangan runcit. Okey.
Maksudnya Encik meneruskan bisnes daripada inspirasi ibu mertua lah ni. Betul. Okey, baik. Okey. Seterusnya kalau ikutkan modal tadi Encik kata 20,000 kan. Kalau purata untuk bulanan Encik selalu dapat berapa? Untung bulanan. Dalam masa sebulan Dalam masa sebulan. Dalam masa sebulan dalam 15 ke 18 ribu. Okey, baik. Seterusnya bilangan kaki tangan Encik berapa? Bilangan kaki tangan saya mempunyai pekerja seramai 7 orang. Oh, 7 orang. Termasuk Encik sendiri ke macam mana? Itu termasuk saya lah. Okey, baik. 7 orang tu. Okey, baik. Seterusnya bilangan jualan sehari. Dalam sehari tu Encik dapat berapa? Okey, kalau dalam sehari tu dalam 1,000 ke 1,300. Okey, baik. Okay, kalau bersih yang tadi itulah jumlah yang saya sebut tadi. Okey. Tapi kalau kasar dalam 23 atau 24 macam tu lah. Sebulan kan. Okey, kalau sehari dia punya keuntungan kasar dia dalam berkisar dalam 2,000 untuk sehari. Itu kalau kasar lah. Kalau bersih dia yang tadi saya sebut lah. Okey. Baik Encik. Okey. Encik meniaga setiap hari ke? Tak. Saya meniaga selama 5 hari, 2 hari cuti. Oh, maknanya Isnin sampai Jumaat buka, Sabtu Ahad akan cuti seperti biasalah. Betul. Okey, baik Encik. Okey. Seterusnya visi perniagaan Encik. Matlamat saya untuk perniagaan ni, saya dapat menampung segala perbelanjaan keluarga, dapat menyimpan simpanan. Dia lebih kurang macam tu lah. Okey, boleh. Okey. Boleh. Okey. Tentang perniagaan Encik tu, Encik buka daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Kedai saya beroperasi. Beroperasi daripada pukul berapa warung tu? Okey, warung saya beroperasi daripada pukul 6 sehingga pukul 4. 6 pagi sampai 4 petang lah. Okey. Seterusnya selamat Encik dalam jangka masa yang pendek. Misi saya menyediakan makanan yang berkualiti untuk pelanggan saya. Seterusnya objektif perniagaan Encik. Objektif saya dalam perniagaan ni, saya dapat simpan dia untuk pergi ke umrah, pergi untuk menyara keluarga saya. Dia lebih kurang macam tu lah. Boleh Boleh, tak apa. Okey, itu sahaja. Okey. Terima kasih Encik kerana berurusan dengan kami. Assalamualaikum. Saya Nafizah. Saya ingin mulakan soalan dengan bertanyakan tentang soalan masalah komunikasi di antara Encik dengan pekerja Encik. Adakah Encik telah menggunakan kaedah yang betul semasa memberikan arahan atau panduan kepada para pekerja Encik? Waalaikumsalam. Masalah komunikasi setakat ni tak pernah ada lagi masalah komunikasi, sebabnya saya dengan pekerja semua saya bagi arahan yang betul, cara jalan kerja yang betul, dan berikan tugas masing-masing dengan betul. Okay, terima kasih Encik Faiz. Okay, soalan kedua. Soalan berkaitan komunikasi antara pekerja Encik sahaja. Bagaimana para pekerja Encik berkomunikasi antara mereka? Adakah mereka menggunakan bahasa yang formal atau tidak formal sesama sendiri? Okey, sama-sama. Okey, berkomunikasi antara pekerja dengan pekerja, mereka tidak menggunakan bahasa formal. Mereka hanya menggunakan bahasa tidak formal kerana bahasa tidak formal tu boleh membuat mereka lebih faham dan lebih jelas. Okey, terima kasih Encik Faiz. Soalan seterusnya berkaitan dengan
antara pekerja dengan pengurusan atasan. Bagaimana cara pekerja berurusan dengan pengurusan atasan jika terdapat sebarang masalah dalam kalangan pekerja? Adakah terdapat beberapa halangan komunikasi antara pekerja dan pengurusan atasan tersebut? Okey, jika ada masalah antara pekerja, cara untuk pekerja berkomunikasi dengan pengurus atasan melalui orang ke orang. Pekerja akan datang ke pengurus atasan untuk berbicara dan memberitahu apa yang berlaku antara pekerja dan pekerja. Okey, baik. Terima kasih Encik Faiz. Soalan seterusnya berkaitan masalah komunikasi dengan pembekal. Adakah Encik Faiz pernah menerima pesanan yang salah daripada pembekal? Adakah Encik Faiz rasa perkara tersebut berkaitan dengan masalah berkomunikasi antara Encik Faiz dan pembeli? Okey, masalah komunikasi antara saya dengan pembekal pernah juga berlaku masalah. Dia hantar silap barang, tapi saya terus bagi tahu pembekal dan on the spot pembekal terus tukarkan barang apa yang saya tak order kepada apa yang saya order. Macam tu. Okey, baik. Terima kasih Encik Faiz. Soalan seterusnya berkaitan dengan masalah pada media. Pernah tak customer tersalah tafsir tentang apa-apa maklumat yang telah dibuat pada media? Macam contoh dekat social media ke, ataupun customer tersebut terus inform kepada Encik Faiz ke berkaitan dengan apa-apa masalah? Pernah berlaku juga antara customer dengan pihak saya. Tapi disebabkan perkara yang berlaku tu, saya mengambil iktibar daripada apa yang berlaku lah. Contohnya macam ikan kurang masak, lepas tu layanan kurang bagus. Tapi selepas berkaitan dengan kerajaan, customer bercakap tentang tu, saya dengan pihak saya pun terus mengambil cara lain untuk kami ubah apa yang telah customer cakapkan tu. Okey, baik. Terima kasih Encik Faiz. Seterusnya soalan yang sama juga pasal media. Adakah Encik Faiz rasa media adalah salah satu cara yang mudah untuk Encik Faiz berkomunikasi dengan pelanggan? Contoh dia macam nak sampaikan maklumat, ataupun macam hari ni ada menu yang special ke, ataupun ada menu yang lain daripada yang lain. Okey, mengenai itu, media ni antara salah satu platform untuk saya majukan bisnes saya. Contoh macam saya nak info dekat customer saya yang hari ni ada masakan special. Lepas tu hari ni kami tutup ke, kami akan info dekat Facebook lah. Dekat Facebook, kat media sosial yang lain. So media sosial ni antara salah satu cara saya untuk berkomunikasi dengan customer dengan baik.